puncak ni, sini 300, sini 100, bermaksud bukit ni ketinggian dia adalah 200 meter. So daripada atas ni ke bawah, secara vertikal, secara tegak, 25 meter. Ini adalah dipanggil activation zone. Kalau activate dekat bawah ni, dia tak valid lah. Ni dia punya rules lah. Dan satu lagi, perlu ada permit lah. Ada setengah tempat kadang bila ada kes orang hilang ke apa, dia jadi strict. Perhutanan perlukan permit. Ada setengah bukit, perhutanan minta ada guide lagi. Ada dia panggil nature guide. Nature guide level 3 ke level 2 ke. Saya harap yang ni orang faham lah. So tak semua bukit yang kita nampak adalah bukit sota. Berbeza dengan Hima. Hima requirement dia 100 meter. So sini 150 meter. So itu yang membezakan Hima dengan sota. Lain-lain rules lebih kurang. Okey, dalam aktiviti sota dia ada beberapa term yang saya sebut tadi. Activator adalah orang yang naik bukit, yang bawa barang dia, yang buat kontak dengan operator lain yang bukan dalam kawasan activation zone. Kalau contoh dia naik dua kumpulan, pergi satu bukit yang sama, walaupun dia duduk jauh-jauh, tapi dalam activation zone yang sama itu tak dikira valid. Dia mesti berada di activation zone yang lain. Bermaksud bukit punya ID tu lain-lain lah. Chaser adalah orang yang kejar operator yang naik bukit ni untuk cuba buat kontak. Association adalah satu border ataupun DXCC lah senang. Sebab tu kita ada 2 area, kita ada 8 area, kita ada 6 area. Dia tak boleh kira negara, dia kena kira DXCC. Macam kita 299 adalah 9M2. That's why 9M2 association. Region ni adalah kawasan kecil di dalam sesebuah association. Okay, activation zone yang saya cakap tadi, and then summit to summit. Summit to summit ataupun peak to peak punya communication ni adalah communication bukit ke bukit. Bermaksud bukit ID 1 dan ID 2 dia contact. Maknanya dua-dua ni dia akan dapat markah sebagai chaser dan juga activator. Kat sini point dia lebih sikit lah. Kalau kata dia naik, lepas tu dia orang bawah chase dia tu dapat markah macam biasa lah. Kalau bukit tu 2 point lah. Kalau bukit ke bukit punya operation, dia akan dapat point sebagai activator dan juga chaser. Okey. Okey. Sebagai activator, pentinglah dia kena tahu undang-undang, sebab dia kena ikut banyak benda yang dia kena faham, local rules dan juga general punya rules. Sebagai chaser pun lebih kurang lah, cuma chaser ni lebih senang lah sebab dia berada di tempat yang selesa untuk operate radio. Okey, seperti yang semua tengok kat sini, untuk SOTA ni memang kalau tengok dalam masa 10 tahun ke 20 tahun ni memang dah banyak lah association. Kita ni pukul antara lambat sebab 9M6. Saya ingat saya masa saya first encounter dengan SOTA punya management 2012 dulu, belum ada. Tak silap saya Dali register tu on special occasion tahun 2019 ke 2019, saya tak ingat. Okey, ini rasanya tak perlu detail sangat sebab ni normal lah. First kita kena cari kat mana kita nak plan nak buat aktiviti. Lepas tu yang dia kata drive ni, kita bolehlah drive ke kaki bukit tu. Lepas tu kita walk, hike ataupun horse riding boleh. Horse riding, cycling pun boleh. Cycling pun boleh, tapi tak boleh lah drive sampai atas tu, tak boleh lah. Parking lah dekat kaki bukit ke apa ke. Then set up antenna, then cuba buat kontak lah. Power tak ada had, tapi selalunya QRP jadi pilihan lah. Sebab ialah portable punya operation ni. Untuk frekuensi bergantung kepada permission masing-masing lah.
kalau ada apa ni 80 meters ke 40 meters ke, bergantung kepada lesen masing-masing. Untuk dapat pengiktirafan sebagai activator, satu kontak dah cukup. Tapi untuk collect point, dia mesti minimum dia 4 QSO. Yang ni kena faham. Sebab nanti kita nak submit log, takut nanti naik nama sebagai activator, tapi point tak ada. Okay, and then bila dah dapat kontak apa semua tu, log macam biasalah. Dia dekat Sota Data ni kita boleh upload log. Dia support CSV, comma separated value, dia support edit. Lepas tu satu lagi FLE, fast log entry. Tak kisah nak guna edit ke, kalau dah biasa guna edit pakai edit, ataupun nak type manual pun boleh kalau takat 4 kontak, tak ada masalah. Okay, next. Bermula 1 Januari 2024, nanti bila Sota punya management push naik M2 apa ni, submit ni ke Sota Atlas ni, nanti masing-masing boleh tengok lah. Satu lagi kita boleh guna application dekat Android macam Sota Activator, Sota Finder ke, kat situ pun boleh. Ni dia guna Sota Map boleh. Okey, yang dekat sini ni saya screenshot app Sota Activator. Dekat website dia belum tunjuk. Okey, dia belum tunjuk bukit apa yang layak dekat naik M2, tapi dekat application ni dah tunjuk, sebab application ni dia pull CSV punya data. Sebab tu boleh nampak kat Johor ada 33 ni, Kedah apa semua ni. Terus siapa pakai Android boleh lah download, nanti boleh tengok and then boleh plan lah. Satu lagi dia akan tunjuk map kat sini, then boleh buka lah Google Maps ke, apa-apa navigator lah, Guru Maps Pro ke, boleh ni lah, boleh apa navigate. Ni. Yang ni dia pakai web base punya ni, tapi yang mobile app lebih convenient lah, senang sikit. Okay, ni setup. Saya tak perlu nak cerita sangat lah. Setup ni semua masing-masing dah tahu macam mana. VHF ke, HF ke, tak kisah. Apa yang selesa. Kalau tak ada HF, naik pakai handy pun tak kisah. Naik pakai handy, kontak, simplex. Dapat berapa 4 kontak dah layak dah nak claim point. Terrestrial repeater tidak dibenarkan. Tetapi ada bentuk repeater yang dibenarkan. Contoh macam repeater dekat balon. Benda ni culture dekat US lah, dia orang main macam tempat kita ni. Susah lah. Apa ni, macam ni, tengok ni dia pakai ni cross yagi ni. Satellite boleh. Terrestrial punya repeater tak boleh. Okay, kat sini dia tulis ni nak pakai digital mode pun tak kisah. Okay, satu kontak untuk collect pengesahan sebagai activator, 4 kontak untuk dapat point. Ni contoh hardcore punya Sota ni, dia guna HF1, VHF1 dekat apa ni dalam satu masa. Nak apa ni, nak collect banyak kontak lah ni. Okay, chaser macam biasa. Sota Wash ni dia macam cluster. Setiap orang yang ni dia akan masuk data dia dekat Sota Wash ni, so orang boleh tengok lah. Kalau cluster ni umum sangat, kadang ada contest lah, ada de-axing. So Sota Wash ni memang spesifik untuk submit on the air. Kalau tengok kat sini ni, kalau buka satu Sota Wash ni memang selalunya setiap hari akan ada activation lah. Cuma kita tak dengar lah. Dia orang ni naik atas bukit, dia orang low power. Satu lagi masa pun tak kena dengan masa kita. Okey, guna Sota Wash nak cari activator bagi chaser. Ni pun boleh pakai. Sota Atlas pun dia ada spot. Dia ambil data daripada tu, River Beacon Network dengan Sota Wash. Ni peraturan untuk chaser lah, macam biasa lah. On radio, tengok cluster, tune, cuba dengar.
make contact, lepas tu tulis log, then upload log. Ni ham alert pun boleh pakai, sama juga ni. Ni pun cluster. Okey, apabila dah buat contact, untuk upload ni, website dia adalah Sota Data. Dia sama je macam kontes ke apa benda, lepas kita activate, kita kena hantar log. So kat sini kalau tengok, kita boleh masukkan apa ni CSV, comma separated value, AD ataupun FLE, fast log entry. Ni dia ada software khas dia ni. So kat sini pun kita boleh masukkan chaser, CSO. Selalunya bila kita dah buat aktiviti balik, okey, apa ni activation, pilih ID apa, and then import CSV. Cukup minimum 1 point boleh dah apa ni claim sijil. Okey, ni adalah contoh lah. Benda ni pun tak perlu nak terang panjang sangat, masing-masing dah ada experience. Ni simple lightweight punya QRP dah. Ni pun sama kat ni. Ni pun sama. Tak kisah, masing-masing punya pilihan lah. Okey, kat sini nak tekankan aktiviti ni dia bias sikit lah. Kalau siapa tak ada pengalaman, fitness pun kurang tu, saya rasa elok start dengan chasing dulu lah kot. Tak pun cari yang bukit yang tak tinggi sangat, maknanya yang convenient sikit. Start small lah, slow-slow. Ini essential, 10 essential ni saya ada masukkan dalam kita punya association reference manual. Nanti lepas 1 bulan boleh download lah. Ni basic lah ni. Apa ni, peralatan medical apa semua ni bergantung kepada berapa hari lah. Kalau kata nak bermalam ke. Okey, untuk dapat sijil, untuk claim sijil, minimum adalah 100 point. And then 250, 500, 1000 point. Ni untuk activator atau purchaser. Kalau nak request all CW ke, all SSB ke, VHF only ke, HF only ke, yang tu boleh endorse. Yang penting collect dulu banyak-banyak point. Okey, untuk di Malaysia, kalau kita tengok, dia ada 6 kategori. Band 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dia punya limitation, boundary dia adalah daripada minima prominence adalah 150 meter ke 500 meter. Ini skor dia 1. Okey, dekat naik M2, dekat West Malaysia kita ada 159 summit yang apa ni berkelayakan untuk 1 skor. And then dia naik ke 700 yang mana dia apa ni ketinggian dia sampai 500 meter 2 point, and then next 4 point, 6 point, 8 point. Kita tak ada bukit dekat Semenanjung Malaysia yang lebih pada 1800 meter. Okay, yang ni dekat overseas banyak lah ni. 1800 meter dia boleh dapat 10 point. Kalau contoh dekat negara tu ada 10 bukit yang 180 meter, so dalam masa 10 hari dia orang boleh collect lah 100 point. Okay. Next, last lah ni. Short and simple saja. Yang penting baca general rules. General rules dia ada tulis A sampai Z, and then association referral manual. Yang ni yang saya tulis ni dia lebih kepada saya nak cerita kat orang luar, orang negara luar, yang kalau dia datang ke Malaysia, macam mana dia nak masuk bukit, apa telco yang ada kat Malaysia, kat mana nak cari topo map, lepas tu apa-apa yang berkenaan dengan local punya rules lah. Then kena fahami yang activation zone tadi tu yang saya kata 200 meter daripada peak, vertically daripada peak ke bawah, maksimum 200 meter, 25 meter vertical. Itu adalah activation zone. Okay. Tidak melibatkan kenderaan, ada antena yang pasang pada kenderaan, tak boleh guna bateri pada kenderaan, tak boleh tidur dalam kenderaan. Okey, ini yang dimasukkan tidak melibatkan kenderaan. Kenderaan tu parking kat kaki bukit and then hiking naik ke atas. Ni dia punya rules. Dan peralatan harus dibawa sendiri.
Kalau ada kuda ke, kalau ada kambing ke boleh, satu dekat kambing. Janji bukan naik ni lah. Dekat basikal pun boleh, dekat kuda boleh, kecuali kenderaan lah. Bilangan QSO yang sah adalah 1 untuk dapat peraktifan. Nanti dekat sota data tu dia akan nampak nama kita. Dia ni dah aktif, dia ni dah aktif. Tapi tak ada point lah. So nak dapat point adalah kena minima dia 4 QSO. Untuk power source, dia ikut rules dia kena guna green energy lah. Nak guna wind turbine ke, nak guna solar ke, DC battery, tak kisah. Jangan guna generator lah. Then logging penting. Nak pen and paper pun tak kisah, tapi susah sikit lah. Masa kan nak tukar daripada JNT ke Zulu ke apa benda ke. So logging ni saya sarankan guna app handphone ke. Nak guna pen and paper pun tak kisah. Yang mana selesa lah. Okay, and then submit dekat sota data tu. Tulis kita punya activation, bukit ID mana, then submit log. Itu saja yang saya tekankan kat sini ni. Yang ni adalah pesanan daripada SOTA punya management team lah. Sebab dia kata new activator selalunya dia akan lepas pandang benda ni. Benda yang saya highlight ni. Dia terlepas pandang. Mungkin dia tak baca rules ke, mungkin dia terlupa ke. So yang ni lah, simple. Submit on the air adalah simple. Yang teruknya tu tak payah fikir. Itu benda tu dah lepas. That's it lah. Boleh enjoy. So kalau ada soalan kita buka lah. Macam mana kalau tambah bukit ke, adakah siapa nak buat benda tu? Ke kita boleh identify ke macam mana? Okey. Nak nak mewujudkan SOTA association ni, dia bergantung kepada manager tu. Nak tambah bukit ke, nak potong bukit ke apa benda tu, itu semua kerja association manager lah. Macam dekat NMC tu Zeli punya kerja lah. Kalau dekat NM2 tu saya punya kerja. Yo, kalau dia tak ada limit kan, apa ni ham yang join kan. Kalau single biasa single lah. Kalau berkumpulan tu dia ada limit tak? Ada limit tak? Apa ni berapa orang? Dan kemudian dan satu lagi soalan dia, dekat mana nak check list bukit yang ditirakan sebagai SOTA di Semenanjung maupun Sabah Sarawak? Dekat mana check dia punya list nama bukit lah? Itu lah. Okey, soalan yang bagus. List, official list nanti 1 Januari 2024 akan keluar ke website. Walau bagaimanapun boleh download dekat Google Play SOTA Activator. Kat situ dia akan nampak sebab dia yang web app tu dia pull daripada CSB. Cuma dekat website dia belum keluar sebab dia buat timer. Bila sampai 1 Januari baru dia publish sendiri. So buka Google Play, download SOTA Activator. Kat situ ada logo bukit tu, tekan kat situ, tengok association IM2. Nanti dia akan keluar negeri. Negeri itu adalah region. Okey, untuk limitation, dia tak ada limitation. Dia tak ada limitation nak naik berapa, tak kisah. Ada orang suka solo, ada orang suka berkumpulan. And then satu lagi, berkenaan dengan activation ni, kena ingat, dalam setahun, seseorang hanya boleh activate dan collect point bagi satu ID saja. Okey, contoh dia naik Bukit Lanjan dekat Selangor. So hari ni dia naik Bukit Lanjan, 1 hari bulan lah. 1 hari bulan dia naik Bukit Lanjan. So kat situ dia akan dapat 1 point. Dalam masa setahun, kalau dia naik lagi, dia tak ada point. Kecuali saya ada buat satu twist. Saya ada buat twist sikit untuk pointing ni. Saya adakan dia panggil seasonal bonus tau. Seasonal bonus ni memandangkan kita ni ada monsoon punya season. So saya buat kat situ start daripada 1 hari bulan Oktober sampai 31 Januari tahun depan. Dia ada seasonal point.
contoh seasonal point adalah markah dia ada dua. Markah dia dua saja. Kalau orang tu naik Bukit Lanjan 1/1 dia dapat 1 point. Kalau dia naik lagi sekali pada 1 Oktober dia akan dapat 2 point. So total dia dapat 3 lah. Nanti yang ni nanti boleh tengok dekat Association Reference Manual. 1 hari bulan nanti keluar. Okay, Abang Nasir. Okey, apa bermaksud bukit tu boleh didaki dan diterokai berkali-kali lah. Bukit tu boleh diterokai, boleh didaki berkali-kali, tetapi dalam masa setahun hanya 1 point. Maksudnya ada sekali saja untuk markah. Okey, Abang Nasir. Okey, terima. So kat sini Summit on the Air dia maknanya secara tak langsung dia suruh kita terokai, okey Bukit Lanjan dah dapat 1 point. Okey, bulan depan naik bukit lain, Bukit Besi, dia naik bukit lain. Setuju. Kalau multiple activator ke atau single activator yang tu? Okey. Kalau multiple activator, setiap orang kan dia akan ada dia punya lock sendiri. Kalau pakai group punya call sign, by group lah ni Pak. So like say kalau Werut dah naik bukit tu, dia activate kan. Kalau aku naik dapat point juga. Dapat point. Dia lain-lain call sign. Ni soalan ni maksudnya naik bukit bersama-sama ke macam mana ni Pak? No, different time. Okay, different time should be no problem. Maknanya naik M2 TPT naik hari ni. Ataupun naik ni dia collect point. And then Werut naik dia collect point. Cuma dalam masa setahun naik M2 TPT tak akan ada markah untuk bukit yang sama. Okay. Kecuali yang kata ada plot twist tu dekat seasonal bonus tu. Ada verification tak kalau kita pergi buat activation tu? Verification. Mungkin aku tertinggal tadi. nak verify yang tempat yang betul atau bukti dia lah. Okey. 1 hari bulan Januari nanti akan ada semua data dekat SOTA punya website. Kat situ kita boleh tengok map mana. And then yang penting 25 meter activation zone tu. Yang tu kena ikut lah. Lain-lain verification tak ada just naik, contact. Kalau nak contact banyak, plot dekat cluster SOTA Watch ataupun announce dekat email ke, dekat di coffee ke apa benda ke. So activator tak perlu nak hantar, nak validate yang dia on the correct punya site lah. Kalau kata dia pergi naik Jerai, dia boleh pergi kat ujung atas bukit paling tinggi ke atau somewhere else. Yang boundary tu based on accessible punya point ke apa tu Piju? Boundary ni dia height dia Pak, ketinggian dia. Okey. Nanti 1 hari bulan buka SOTA Atlas, kita boleh tengok kat situ contoh bukit tu dia ada banyak tau. Selalunya orang naik bukit tu kalau kata weekend orang naik ramai-ramai pergi bukit tu. Okey, bukit yang ramai-ramai tu mungkin bukit tu tak valid untuk SOTA, tapi ada berdekatan kawasan tu. Bab verification tu, benda ni dia macam IOTA lah Wak. Dia macam apa-apa kontes lah. Kalau masuk QRP, hentam 100 watt pun siapa yang tahu kan. Tapi ni self-discipline punya hobi. Okay, Roger. So kalau tipu, what's the apa yang bestnya? Sama macam masuk kontes QRP, hentam 1 watt, dapat banyak, dapat sijil, tak bangga Wak. Dia dapat tipu orang kan? Dia macam Werut lah yang duk spot-spot orang kat kluster tu. Ya, video kalau yang macam kosign yang
betul Sabah Sarawak tu macam mana video? Ke kena pakai stroke ke tak ada isu kat situ? Okey. Dia yang ni berbalik kepada guideline MCMC lah. Kita operate kat mana? Mana home area kita. Kalau kata kita tu kita 9M2 punya call sign operate dekat 6 area, so kena register sebagai 9M2 di 6 area lah. Okey, maknanya tak ada masalah lah. Sebab takut lah geng-geng Sabah Sarawak ke kan, dia nak activate dekat Semenanjung ke. Tu clear tu. Yang tu tak ada masalah kecuali kalau kata dia nak pergi activate kat Indo, itu nak kena minta temporary call sign ke apa benda ke. Dalam negara kita tak ada masalah lah. Cuma untuk point tu macam biasa lah. Register kena ada banyak account lah. Register lah 9M6 stroke 9M2 PJU. Lepas tu nanti kat CJ tu boleh nampak lah. Okay, ni operate dekat 2 area. Okay, ada soalan lagi ya? Ya, satu soalan. Calling CQ tu ada dia punya protokol sendiri ya? CQ SOTA ke apa ke? Oh, itu tak ada masalah tu bang. Itu tak ada masalah tu. Nak CQ SOTA ke, nak CQ biasa ke, tak kisah. Benda ni orang kata tak ada rigid sangat. Ya, jadi untuk call, event call macam contoh kita pakai call sign apa-apa pun tak apalah. Mungkin kau dia ada syarat ke ataupun dia ada bagi ketetapan untuk nak pakai contoh by group, perlu pakai call sign SOTA ke. Sebenarnya kita pakai nama 4 ke nama itu event call sign tak ada masalah kan? Okay, yang bab call sign tu tak ada masalah bang. Apa-apa amateur radio punya call sign yang boleh operating within amateur radio punya frekuensi, itu dikira amateur radio punya aktiviti lah. Tu tak ada masalah lah. Naik F4 ke naik apa-apa call sign, tak kisah. Kalau group call sign tu kira nanti CJ tu by group lah. Kalau personal, by personal. Sebab benda ni kalau culture dekat overseas, dia orang suka sendiri-sendiri. Dia suka macam pagi Sabtu bangun pagi, pergi daki gunung sorang-sorang, lepas tu petang dia orang balik. Sebab dia orang kat sana, dia orang tak berani nak bermalam. Sebab bukit dia orang tu kadang tak ada shelter. That's why SOTA punya rule, dia tak suruh pergi naik ke puncak. Dia kata 25 meter vertikal, maknanya daripada puncak ke bawah 25 meter, dia suruh operate kat situ ke. Dan tak ada rule kata perlu bermalam ke, tak ada bang. Maksudnya kalau kita naik ke bukit tu, kat situ ada tangki air, ketinggian dah cukup, dia dah cukup syarat dah. Yang tu kena fahamkan balik pasal activation zone. Okay, activation zone. Tak kisahlah ada apa pun kat situ. Jadi dalam 25 meter vertikal tu, dia 20 meter ni ketinggian, bukan radius, bukan luas tu apa benda. 20 meter daripada puncak yang paling tinggi, puncak tu 20 meter ke bawah. Maknanya kita duduk tengah-tengah kaki bukit. 25 meter daripada aras laut. Bukan daripada arah laut. 25 meter daripada arah puncak tu. Okey, dapat. Contohlah puncak tu 150 meter. So maknanya kita kena operate 125 meter. Ni Bang Nasir, dia tak perlu nak hiking ke atas. Okey, dapat. Dia macam kaki bukit yang bawah. Okey, kaki bukit kita ni operate macam dekat pinggang bukit lah. Kepala bukit tu puncak dia macam dekat pinggang macam tu lah ni Bang Nasir. Okey, terima. Alright, faham. Itu pun tadi nak tanya ni Biju. Kau jawab lain. Tapi soalan yang sama macam Bang Nasir kita. Okey, kalau tengok balik dia rule dia sama macam HIMA juga. HIMA pun sama juga. Cuma requirement dia prominent dia 100 meter. Yang ni 150 meter. Yang lain-lain semua sama, Pak.
Bang Zamri minta saya lukis Nanti saya cuba lukis kat sini. Saya cuba lukis Saya cuba lukis tengok. Sambil-sambil tu bolehlah download Sota Activator dekat Google Play. Dah download dah, tapi kena download. Dia ada satu lagi option, kena download dia punya database tu. Kalau tak, dia tak ada 9 Mic 6 je ada. So kena download yang latest one. Kena ada button download. Update database, update database. Diju, kau mute semua orang ke? Tak ada, boleh dengar Pak. Oh, dia je yang dia mute dia. Dia tengah melukis. Okey, bagi dia lukis. Tengah lukis kena senyap. Fokus. Tak dengar. Aduh. Dengar. Aduh, termute pula. Okey. Activation zone adalah 25 meter secara vertikal. Okey, macam ni. So, dekat kawasan ni lah. Ni kawasan ni. Ni kawasan ni. Ni. Okey, ni paras kaki bukit. Ini puncak bukit. So, 25 meter vertikal ke bawah. Ini adalah activation zone. Okey, yang ni Abang Nasir boleh nampak? Okey, yang ni semua boleh faham tak? Soalan. Okey. Dia punya tu Jap Abang. Kaki bukit tu 100 meter, peak dia 200 meter. So yang tu tak qualify. Sorry. 300. Ni sampel 300. 300 bukan 200 Okey, thank you. Sebab dia mesti P 150 meter untuk layak untuk Sota. Kalau Hima ni 100 meter. Sorry, ni 300 ni. Okey So semua faham lah. Simple je. Tapi kalau orang tu nak parking dekat 100 meter dan duduk dalam kereta, yang tu saya tak boleh ni lah. Dia tak adalah ada polis Sota ke nak pergi tengok. Dia ni
hobi ya. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Ada satu soalan. Okey. Biru pun naik bukit, dia dapat activator, dia dapat point activator. Abang pun dapat activator. Tapi Wiru kontak dengan abang kontak Wiru, dua-dua ni tambah lagi point sebagai chaser. Okey, noted dapat. Jadi kontak Mahan tu dia nak buka dekat Ipoh. Okey, kalau kata nak buka, boleh buat hari, contohlah hari SOTA peringkat kemasaan ke, maknanya 1 Januari boleh start. Mana-mana buat kontak. Kalau kata plan nak buat aceh, okey aceh. Kalau kata nak VHF, tak kisah. Kalau kata naik atas tu nak pakai handy dengan yagi pun tak kisah. Dia tak ada kata naik perlu HF ke, perlu VHF saja ke, tak ada ni. So, apa barang yang kita ada, kita naik, kita operate. Itu saja bang. Dan yang penting lock. Lock tu penting, lock cantik-cantik, lepas tu upload. And then collect bukit lain lagi. Kita ada 373 bukit yang layak di kawasan Semenanjung. So kalau kata dalam masa setahun, abang naik satu bukit setiap hari pun masih ada lebih lagi. Sebab 373 bukit bang. Soalan susulan pasal summit to summit tadi. Masa logging tu, logging sekali as activator ke logging as activator dengan as chaser? Dia logging, sistem akan tahu. Kalau Abang Man kontak dengan Wiru, dia akan tahu Wiru ni adalah sedang activate kat sini. Okey, Abang ni activate kat sini. So nanti dia akan automatic kira bang. Abang kontak biasa, Abang log biasa, macam biasa. Okey. Video. Nak tanya boleh? Saya nak tanya berkaitan dengan sekiranya orang boleh manipulate. Ada tak apa-apa jaminan, maksudnya dari segi kontak dia tu? Manipulate macam mana tu bang? Manipulate maksudnya macam mana tu bang? Fake activation, Piju. Fake activation. Okey, faham. Okey, Maksudnya sorry. Okey, maksud saya macam ni. Sekarang ni, zaman sekarang ni orang boleh koordinatkan benda mana-mana bukit. Jadi adakah SOTA ni jadi satu sistem ataupun guideline menetapkan okey, orang ni betul sah dia berada di desa sekian. Contohnya macam itulah. Okey, ni soalan macam Wak Amir tanya lah, verification ni lah. Okay, saya ulang lagi sekali lah. Benda ni dia self-discipline punya hobi. Sama macam IOTA ke apa benda TATA sekalipun. Kalau kita kata pergi dekat situ ambil gambar, lepas tu kita balik operate kat rumah, tak ada orang pun tahu. Sebab ni benda ni untuk amateur radio. Amateur radio ni self-discipline punya hobi. Siapa-siapa nak, dia tak ada password. Siapa-siapa nak guna kawasan saya dekat HF, dia tak ada password. Nak sebut kawasan saya, tak ada password. So benda ni memang ada risiko untuk dimanipulate. Banyak dah, ada banyak berlaku bab benda macam ni. Bab PSF card ke, bab apa ke. Kalau tahu kisah Romeo tu, Romeo apa ni, Radio Zero Mike Echo Oscar tu, itu pun sama lah, bapak punya fraud tu. So benda ni adalah orang kata hobi yang memerlukan disiplin dan juga keikhlasan hati lah. Kalau kata saya pergi duduk dekat tepi lumut lepas tu saya kata saya IOTA kat Pangkor, tak ada orang tahu pun. Peju nak tanya satu soalan. Okey, contohnya saya pergi ke Ipoh Keledang. Contohnya Keledang. Saya dapat 1 point lah. Tetapi saya nak juga, sebab mungkin Keledang ni tempat best ke tempat pun, tapi saya pergi lagi, next week saya pergi lagi, walaupun saya tahu saya dapat satu point, tapi saya nak bagi chaser luar mencari yang dapat point. So tak ada masalah kan? Okey bang, yang tu tak ada masalah.
Yang tu tak ada masalah. Yang tu memang tak ada masalah. Cuma abang rugi dekat point je lah. Tapi kalau kata nak enjoy, tapi abang punya lock tu tetap boleh claim untuk DACC ke, DX Century Award ke apa benda ke. Betul. Tak, setengah orang tak dia dapat satu tak boleh pergi. Maksudnya boleh pergi dapat poin kita satu lah, tapi kita pergi tempat tu berkali-kali, tapi secara tak langsung kita bantu yang caser lain untuk dapatkan tempat tu. So kita tak dapat poin tapi kita bagi poin ke orang. Betul tak? Clear kan? Clear bang. Clear. Sama macam siapa-siapa duduk Penang lah. Dia duduk Penang tu hari-hari dia beli IOTA sana. Okey Roger, noted. Siapa nak ikut Kedah Miri Cap, bye. Durian ikut. Biju, nak tanya apa nama, okey tadi dia cakap tadi, anda cakap apa nama, tak kira tak semestinya HF, VHF boleh, UHF boleh. So katalah aku naik bukit ke apa, daki, bawa mood semua radio, katalah apa tu meter, and then bawa HF pun ada macam band kita boleh masuk. So satu hari tu satu kali panjat tu dapat 3-4 KSO kontak, dah ada kira katalah 3-4 kontak lah pada sekali naik. Betul gitu Bejo? Okey, dia tak ada masalah pun. Sebab kalau kat overseas, dia operate 2 band dalam satu masa. Satu dekat tangan handy, satu dekat tangan HF, dia operate dua-dua. Tak kisah. Tu tak kisah. Yang tu tak ada limitation. Dia tak ada kata HF only, VHF only, tak ada. Tak kisah. Sebab kalau dalam kontes pun, dia ada kategori single operator 2 radio. Okay. Thank you. Kiasan. Yang penting lock tu. Yang penting apa-apa benda pun dalam macam radio lock tu. Kalau kata kontak macam-macam sampai 2-3 radio tapi logging tak cantik, nanti masa tak betul lah. Yang tu sistem akan reject tu. Okay, faham. Kalau tak nak install SOTA activator tu, saya boleh bagi PDF. Saya bagi PDF by region. Region ni maksudnya negeri lah. By region, saya masuk dalam grup Telegram, nanti kat situ boleh tengok. Tapi yang best sebenarnya tengok kat app tu, sebab app ni dia terus buka map. Tapi tak kisah, saya boleh bagi list. Nanti boleh tengok, boleh plan. Untuk 1 dan 2 boleh cuba on air. Sebab masa tu 1 Januari ni akan ada banyak lagi lah association baru. Macam ada region daripada VK, daripada Zulu 5, daripada Jepun pun bertambah lagi lah. Sebab negara kita ada 2, 6, kita ada 8. Negara lain dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam YB0, YB1, YB2 lagi banyak. Okay Biju, satu lagi nak tanya. Tadi cakap tadi install software SOTA tu dalam Android, and then kita boleh buka sebab apa? Sebab ada line telefon. So katalah nanti bila naik bukit dia apa yang tinggi tu, dia jauh sikit daripada telco. So kita lock juga try tu, and then tapi line telefon tak ada masalah Biju. Apabila kita turun bawah ada line telefon, dia akan upload, betul gitu Biju? Okay, application untuk logging ni dia offline. Nanti bila balik rumah, balik dari tempat lain, kita boleh export ke common separated value ke, kita export kepada edit ke. Cuma yang penting bila pakai phone ni dia kena ada bateri lah. Kalau kata nak buat paper, seelok-eloknya carilah mana-mana kat internet yang dia punya format tu, dia ada kolom, dia kotak-kotak tu, print lah banyak-banyak. Okay, ada soalan lain? Ada nak tambah apa ke? Ju, satu saja. Okey, saya nak tambah sedikit. Ju. Okey, Satu soalan. Okey, go ahead. Okey, kalau satu tempat tu dia ada facilities, sebab tadi saya on off dari internet terputus. Tadi saya dengar presentation tak habis tadi lah. Saya nak pastikan sekali lagi,
tempat tu kalau ada fasiliti, contoh dia macam ada chalet, ada tandas awam, tempat tu boleh dikira activate tak? Ketinggian semua cukup. So yang kita gunakan bateri, cuma fasiliti di tempat tu dia dikira jugalah. Dia dikira dia masuk dalam rule dia juga. Tak boleh dekat homestay ke, tak boleh kat chalet ke apa-apa ke. Jangan maju. Okey. Bagus soalan tu. Okey. Dia punya rules, saya tekankan lagi sekali. Okey. Activation zone tu lah saya kata tu. Yang tu paling penting 25 meter tu. Untuk power source, sebab main radio power source tu dia tak boleh guna fossil fuel generator ke apa benda, tak boleh. Kalau kata tidur dekat chalet tu betul-betul dalam 25 meter Maknanya ada bumbung, ada toilet, ada aircon ke sekali, memang tempat tu ada elektrik. Tapi kita operate ni guna bateri. Should be no problem lah. Sebab dia tak ada cakap kena tidur dalam kemah ke, tak ada bang. Cuma power source tu lah. Tapi kalau orang nak tipu pun, benda ni masing-masing. Benda ni self-discipline punya hobi. Benda ni tak ada verification, tak ada orang polis SOTA nak pergi check pun. Benda ni bergantung pada kelas masing-masing lah. Okay, faham. Thank you. Faham. Not. Macam bak tandas apa. Saya nak tahu ni. Okey, teruskan. Okey, disebabkan SOTA ni masih lagi baru di kalangan HEM dekat Malaysia, ada tak apa-apa perancangan untuk buat satu uji kaji ataupun satu orang kata eyeball untuk contoh pembuatan cara-cara untuk lebih mudah semua, menggalakkan semua untuk join benda ni. Kalau ada lah perancangan lah masa terdekat ke. Sekian, terima kasih. Okey. Ni kategori yang kita buat sekarang ni kategori eyeball lah ni. Cuma dia wireless. Dia tak ada fizikal kan. Dia macam mana nak cakap Kalau kata dalam satu komuniti tu ada seorang faham pun dah cukup. Maknanya nanti dia akan sebar lah dekat kawan-kawan dia. Sebab kita tak boleh nak buat macam orang kata kita nak kecilkan benda ni. So bila kita guna internet, kita berkumpul macam ni. So seorang dua dah faham, nanti dia brief, okey lah tu. Yang selebihnya rujuk kat line. Itu saja. Ya kalau bak bukit ke apa benda nak pening pilih bukit tu, itu jangan fikir. Itu yang benda yang saya dah pening lama. Sekarang ni padang saya dah buat, bola saya dah bagi, pergi sepak ramai-ramai. 1 dan 2 Januari ni dah start boleh activate. Okey, faham. Beres. Cuma kalau kata kurang kepercayaan kepada diri sendiri nak buat seorang, panggillah geng, buat geng dulu, naik dulu, orang ni buat. Okey, orang ni contact dengan orang ni. Lepas tu pass kat orang ni pula. Okey, masing-masing lock. Dah dapat dah contact. Buat kambing. Buat kambing ni mesti ramai datang. Itu datang makan. Saya dapat untuk makan. Makan itu memang budaya kita. Makan tu penting. Makan tu moral. Makan tu moral. So kalau dalam ni ada Sokong sangat. Kalau kata dalam ni ada geng hiking ke apa benda ke, yang tu dia orang lagi lagi minat lah, sebab memang minat nombor 1 dia hiking. Ada geng hiking kat sini.